أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم حازر النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الحمد لله يا الله الحمد لله الرحمن الحمد لله الرحيم Alhamdulillah hidup lagi hari ni. Ingatkan mati dah semalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup lagi hari ni. Tuan-tuan takkan faham. Takkan sama cara kita melihat dunia. Takkan sama. Saya melihat dunia ni betul-betul sementara. Betul-betul wallahi tengok dunia ni sementara. Tak ada fikir nak hidup lama, tak ada. Alhamdulillah. Hidup lagi hari ni. So, geng tamak pahala, tak nak popular. Kita lihat 4S. S pertama syukur. Dengar tak berapa kali saya sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup lagi hari ni. Ada si suami dengan isteri tidur. Pagi besok dah kejut suami. Suami dah meninggal dunia. Suami yang kita benci sangat. Suami yang kita marah sangat tu dah meninggal dunia. Ada juga orang yang suami pergi kerja, balik-balik, Masya Allah. Suami balik dengan jenazah je. Ada suami yang kat pusat kuarantin, ada suami yang kat ICU. Lah jumpa dengan dia, bergaduh dengan dia. Lepas tu sesedar suami dah meninggal dunia. Sekarang ni jumlah kematian yang meninggal dunia akibat COVID memang banyak, tuan-tuan. So, kita hidup lagi Alhamdulillah. Orang yang mati, tuan-tuan, orang yang mati akibat wabak dan dia seorang yang menjaga amal dia. Dia mati dalam keadaan apa? Dia mati dalam keadaan syahid. Syarat dia menjaga amal. Wabak ni kalau kita mati syahid dengan syarat kita menjaga amal kita. Syukurlah kita tak kena COVID, syukurlah kita tak kena kanser, syukurlah kita tak kena penyakit-penyakit. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Okey, geng. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, syukur dengan nikmat. Macam-macam nikmat yang Allah bagi. Nikmat makan, nikmat minum. Tak ada susah, Ustaz. Nikmat makan pun susah nak dapat, Ustaz. Ya ke? Food Panda datang rumah kita macam mana? Alright. So, kalau nikmat makan tak dapat, susah, tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon 013-668-2940. Kita akan cuba hantar bekalan makanan pada tuan. Dan ada bagi duit cash sikit lah. Tak banyak, sikit lah. Perkara yang membatalkan wuduk, Fikri, perkara yang membatalkan wuduk banyak. Tapi tak apalah, nanti kita cerita kemudian lah. Terima kasih orang Indonesia, terima kasih orang Singapura, terima kasih orang ada US pun ada, terima kasih orang sahabat-sahabat daripada merata dunia ni, Thailand pun ada, Brunei, Alhamdulillah. Terima kasih, geng. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita, syukur nikmat. Saya sepanjang PKP dengan sahabat-sahabat saya, Sifu Bikers, Satin Alpha Bikers dan juga Kazuko Bikers, kita banyak membantu golongan yang cacat penglihatan, buta, tuan-tuan. Nikmat mata ni, mereka tu dijadikan oleh Allah buta. Tak bunuh diri pun. Tak bunuh diri pun. Tak mengeluh pun. Tak mengeluh. Tak mengeluh, tuan-tuan. Tak mengeluh. Kita tak buta mengeluh. Tak buta mengeluh.
Sakit mata aku tengok dia tu. Sakit mata aku. Tuan-tuan, baru-baru ni ada keluar dalam Facebook yang keluar dalam ni, usahawan-usahawan bunuh diri. Jangan bunuh diri dulu. Jangan bunuh diri. Kalau kita terbeban dengan hutang, Allah kata siapa yang berjuang untuk menyelesaikan hutang piutang dia, andai dia mati, syahid. Tak. Bukan syahid, tapi dia berjuang. Dia berjuang. Dia bersungguh-sungguh untuk bayar hutang piutang dia. Sabarlah. Semuanya Allah ada. Okey geng, tuan-tuan dan puan-puan, Asma Saim ramai ni. Laila Merikan, terima kasih semua Terima kasih. Alright, here we go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, geng tamak pahala, tak nak popular, ingat 4S sampai bila-bila. Early morning, syukur. Alhamdulillah. Second thing, selepas syukur, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, adalah solat subuh berjemaah. Subuh berjemaah. S yang ketiga adalah sedekah subuh. Sebab early morning kalau kita sedekah, kita dapat pahala yang banyak. Dan dapat doa malaikat. Mulakan kehidupan anda dengan kebaikan. Don't spoil your life early morning. Early morning dah stress. Early morning dah tension. Kan? Ingat, hidup di awal pagi selepas tidur adalah seperti Allah bagi pinjam satu hari lagi untuk memohon taubat pada Allah Ta'ala dan mengumpul amal. Dan raja segala amal adalah sedekah. Buktinya mana? Surah Al-Munafikun ayat 9. Orang mati, andai kau tangguhkan ajal aku nak bersedekah. Kenapa sedekah? Sebab sedekah pahala dia melimpah ruah. Okey, ingat pesan saya selalu sebut, amalan sedikit, pahala membukit. Amalan mudah, tapi pahala melimpah ruah. Apa dia? Sedekah. Ada orang sedekah kat transfer online. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana saya nak turut serta membantu golongan cacat penglihatan sepanjang PKP ni? Ringkas je. Dia orang, kita yang celik ni pun susah. Mereka ni yang buta 10 kali susah. Tak percaya, tanya Presiden Perkom Faiz. Hafiz Faiz. Tu dia. Tuan-tuan, nanti saya bagi, dah banyak kali saya update nombor telefon si Faiz. Tapi hari ni dalam handphone ni tak boleh nak buat. Okey, tuan-tuan boleh tengok, tanya. Dan kalau tuan-tuan nak bagi, geng motivasi pagi, memang selalu transfer duit ke akaun saya. Tulis sedekah subuh. Nanti kat situ kita akan kumpulkan, asingkan. Saya akan ambil tak banyak. Geng. Saya ambil untuk belanja saya je. Yang lebih tu mesti saya sedekah. Tuan-tuan, setakat ni kita dah dapat kumpul geng motivasi pagi, dapat kumpul bersama grup SSK, Sifu Bikers, Satin Alpha Bikers dan juga Kazuko Bikers. Kazuko Bikers tahu jumlah ni berapa? Lebih 18,000 telah diagihkan. Di Perkom kita bagi 40 orang, 20 di Brickfield dan di Merata Tempat. Dan ada yang 5 orang tu kita bagi 100 dia. Yang lain semua kita bagi cash RM300. Alhamdulillah. Terima kasih kepada geng motivasi pagi. Let's go, geng. Pagi ni kita akan cerita amal soleh. Demi masa manusia rugi. Kan? Demi masa manusia rugi. Manusia yang paling rugi, manusia yang main-main dengan masa. Buang masa. Yang nombor 2, tuan-tuan, iaitu rugi. Tapi dari sudut agama rugi, yang pertama orang kafir. Yang kedua orang tidak ikhlas. Yang ketiga orang yang tidak mengikuti cara Nabi. Yang keempat, tuan-tuan, mereka yang tidak. Mereka ahli maksiat. Yang kelima, tuan-tuan, rugi, hidup di atas muka bumi miskin, mengeluh,
merempat, tapi tak nak solat. Sebab tu Ustaz, kalau setiap kali jumpa orang susah, orang miskin, Ustaz selalu pesan dua. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Yang nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan, puasalah. Tengah susah puasa. Islam dah ajar. Puasa ni apa? Dua kelebihan puasa yang paling besar. Apa dia, geng? Dua kelebihan puasa paling besar apa dia? Yang pertama adalah menundukkan nafsu. Tak adalah kita terhege-hege kejap-kejap pergi ke Shopee, kejap-kejap pergi ke Lazada, tengok beli tudung, beli baju, offer. Kalau offer free, okey lah. So, yang nombor dua, tuan-tuan, puasa mengajar kita berjimat cermat. Bagaimana Rasulullah SAW makan 2 kali satu hari. Pagi sahur, berbuka. Nabi sahur guna telur rebus, guna telur pula. Sorry. Nabi sahur guna air suam, air dan juga beberapa biji tamar. Sorry tuan-tuan, kadang-kadang saya cakap ni ialah kesan ubat yang saya ambil. Kesan apa yang saya ambil ni memanglah kadang-kadang tersasul banyak. Yang nombor dua, Nabi berbuka dalam keadaan minum air dan juga makan. Dan makan buah tamar. Nabi boleh berjuang di siang hari. Nabi boleh berdakwah di siang hari. Nabi boleh bertahajud di malam hari. Mana kekuatan tu? Kekuatan bukan daripada makanan. Kekuatan daripada Allah. Tamar je. Buah tamar ini adalah apa dia? Buah tamar ni apa dia? Buah tamar. Rohana Man tulis sikit lagi. Puasa menundukkan nafsu dan mengajar berjimat cermat. Islam memang ajar jimat cermat. Islam mengajar kita berjimat cermat. Kan? Kata Hermantino, harta bukan milikmu, untukmu hanya rezeki. Tuan-tuan boleh quote tak perkataan saya? Saya beritahu. Nabi dan para sahabat tidak mengenyangkan diri mereka. Okey, siapa yang nak nombor akaun, ambil nombor tadi akaun ni, Bank Islam 14162020 096634. Ini adalah akaun untuk motivasi pagi. Okey, ada pasti. Saya ulang balik, 14162020096634. Okey. Ustaz, bagaimana kita ada hutang yang belum bayar dalam masa sama nak sedekah? Gini jawapan paling mudah. Yang pertama, kita akan berlanjutan hutang. Sampai hutang rumah habis bayar. Sampai hutang kereta habis bayar. Bila masa kita nak sedekah? So, nasihat Ustaz, sedekahlah sekadar mana yang kita mampu untuk Allah luaskan rezeki kita. Bila Allah luaskan rezeki kita, kita dapat rezeki yang melimpah ruah untuk menyelesaikan hutang piutang kita, untuk melansaikan hutang piutang kita. So, dan S yang seterusnya, selawat. Selawat banyak-banyak. Selawat kalau Ustaz sebut 1000 kali. Challenge yourself. Selawat 1000 kali satu hari. Maka, maknanya banyak. Tak semestinya 1000. Nabi Muhammad SAW pun selawat ke atas diri dia satu hari. Iaitu apa dia, geng? Satu hari sebanyak 70, dah ada riwayat mengatakan 100. Jom kita selawat jap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina. Barang siapa yang berselawat ke atas aku 10 kali pagi petang, 10 kali pagi, 10 kali petang, nescaya aku akan memberi syafaat untuknya di akhirat. Syafaat ni apa? Kabel. Syafaat apa? Syafaat ini. Syafaat ni apa? Syafaat ini. Syafaat ni apa? Syafaat ini pertolongan Rasulullah SAW pada kita bila kita dibangkitkan kembali. Let's go, geng. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, selepas 4S, kita masih bicarakan tentang manusia yang rugi dah. Beriman, saya dah beritahu tingkatan iman. Jangan kita judge orang Islam ni semua sama. Ada iman ada iman ilmu, kita panggil orang Islam. Ada iman amal, kita panggil orang soleh. Lepas tu kita panggil lagi ada iman hakul yakin, kita panggil orang mukmin. Dan ada satu lagi iman, iaitu iman yang kita panggil iman ainul yakin, kita panggil orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa, ihsan, dia seolah-olah melihat Allah. Ciri orang-orang yang beriman, orang mukmin, dia ni orang yang benar-benar ikhlas kerana Allah. Ciri orang yang bawah tu apa dia? Ciri orang yang soleh, dia sabar dan salat. Dan last sekali, ciri orang Islam, kebanyakan mereka keluh kesah bila ditimpa ujian. Okay, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Ya Allah, tolong kejap lagi. Okay, let's go. Yang kedua, tuan-tuan, kita cerita tentang orang soleh. Orang soleh. Ingat ulang kaji mata pelajaran kita sampai bila. Siapakah orang soleh? Orang soleh adalah orang yang menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Tolong tulis, tuan-tuan. Orang soleh adalah orang yang menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa yang meninggalkan yang wajib. So, demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Soleh ni apa dia? Kita dah beritahu. Amalan soleh yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah zikir. Sakit macam mana pun, zikirlah. Kan sekarang ni 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari kebesaran Allah. Hari kebesaran Allah. Kita kena mempersembahkan yang terbaik pada Allah. Allah suka. Yang pertama apa dia? Zikir. Yang kedua apa dia? Banyaklah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seberapa banyak yang boleh. Tapi ingat pada hari Arafah berdoa. Doa apa yang terbaik pada hari Arafah? Nabi beritahu tiada doa yang lebih aku cintai pada hari Arafah, iaitu apa dia? 9 hari Isnin minggu depan. Nabi selalu puasa 9 Zulhijjah Nabi puasa. Nabi puasa apa dia? Nabi puasa sunat hari Arafah. Apa kelebihan sunat hari Arafah? Iaitu puasa sunat pada hari Arafah, Allah akan kurniakan keampunan bagi setahun dosa yang lalu dan setahun dosa yang akan datang. Okay? So, apa doa? Doa. Amalan kedua adalah doa. Doa apa dia? Iaitu doa ni lain. Memang special. Nabi baca seberapa banyak yang boleh. Nabi baca seberapa banyaknya. Tapi tuan-tuan ambil doa ni. Apa doa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Isnin minggu depan puasa Arafah. So doa dia, Nabi suka doa ini. Doa ni macam zikir, tapi sebenarnya dia doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau, tiada sekutunya, dan nombor dua, kerajaan dan segala pujian hanya untuk Allah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku, kerajaan dan sekutunya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam begini. Biasa habis sikit. Kejap Allah, kejap. Amalkan Raudah Osman, terima kasih. Dan tiada daya upaya melainkan kuasa Allah. Okey. Yang nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Yang pertama zikir, yang kedua doa, yang ketiga fikir. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah kita panggil mengaji Al-Quran. Perbanyakkan amalan soleh. Ngaji Al-Quran, Ustaz, saya tak pandai ngaji. Jangan lupa baca surah Al-Ikhlas. Seberapa banyak yang boleh. Saya tak pandai, Ustaz. Surah Al-Ikhlas insya-Allah boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil cerita ke Allah, ya Allah, aku tak pandai ngaji Quran, ya Allah, aku bodoh, ya Allah, aku sia-siakan masa aku muda dulu, ya Allah. Seberapa banyak yang boleh, baca surah Al-Ikhlas. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah Allahumma salli alaihi wasallam, berdakwah. Orang yang berdakwah, dia share je. Dia share motivasi pagi ni, dia juga pendakwah. Kadang-kadang kita cakap kat suami kita tak nak dengar. Cakap kat isteri kita tak nak dengar. Tapi disebabkan dia share, ada ramai kawan-kawan dia balik pada agama. Bila balik pada agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dapat pahala. Ingat, dakwah adalah the real multi-level marketing. Ada seorang lelaki berubah. Dia mendirikan solat. Kemudian dia berkahwin, dia pastikan isteri dia solat. Kemudian dapat anak, pastikan anak dia solat. Kemudian anak dia berkahwin, pastikan cucu dan keturunan dia mendirikan solat. Selama mana keturunan ini mendirikan solat, pahalanya mengalir ke dalam akaun kita. Masuk ke dalam akaun kita, walaupun kita dah meninggal dunia. Tolong tulis, tuan-tuan, perkataan saya. Dakwah is the real multi-level marketing ciptaan Allah. Dah mati nanti baru tahu. Kita tahu. Banyaknya pahala ni. Itu pahala dakwah. Okey, geng. Terus lagi, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habis je ni, yang keenam, solat. Jangan tinggal solat duha. Jangan tinggal.
Jangan tinggal perkara-perkara yang jangan tinggal solat. Dulu Ustaz, saya lambat saya terpaksa terkejar-kejar solat subuh. Saya tak solat subuh berjemaah dulu Ustaz. Sebab apa tak solat subuh jemaah? Nak pergi kerja cepat, saya solat sendiri Ustaz. Sekarang tak perlu pergi kerja. Work from home. Apa alasan kita? Dulu tak bangun tahajud. Euro kita boleh tengok final. Itali lawan England. Kenapa tak boleh bagi 2 minit, 3 minit untuk solat 2 rakaat sebelum tengok final? Alasan. Alasan ni, kita boleh cipta pelbagai alasan untuk meninggalkan amalan. Dah. Jom geng, buat solat. Jaga solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, bangun tahajud. Tahajud 2 rakaat. Saya tak pandai Ustaz. Saya tak pandai baca surah. Tak payah baca surah pun tak apa. Buat je. Ya Allah, aku bodoh. Aku tak pandai baca apa-apa surah. Ya Allah. Al-Fatihah, buat. Tahu tak, solat malam itu adalah cahaya di dalam kubur nanti. Jom. Selesai. Pertama, apa dia geng? Pertama, solat tahajud. Yang kedua, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Umpama dunia dan seluruh isinya adalah milik kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, subuh berjemaah. Lepas tu tuan-tuan, jangan lupa solat sunat duha 2 rakaat. Nabi buat 4 rakaat. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, solat sebelum asar, sebelum zuhur 4 rakaat. Dan selepas zuhur 4 rakaat. Siapa yang mengamalkannya dihindarkan daripada api neraka. Yang keenam adalah solat sunat sebelum asar. Yang ketujuh, solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi saya cadang, siapa yang banyak tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib tu tukar kepada solat qada. Okey dah? Itu dia. Itulah saya pujuklah hati kita. Buat qada adalah mana yang kita mampu. Okey? Dulu boleh beritahu tak ada masa Ustaz, traffic jam Ustaz. Saya puji seorang mu'alaf. Nama dia Adam Corey. Dia dulu seorang pelakon jadi Dragon dalam KL Gangster. Selepas dia masuk Islam, dia melakukan salat di set buat salat. Walaupun dia disindir oleh orang Melayu yang dah lama masuk Islam, tapi dia istiqamah buat salat. Ingat, orang yang soleh, orang yang mukmin ataupun orang yang ihsan tadi, yang ada iman ainul yakin, dia rindu nak solat. Dia nak mengadu keluh kesah pada Allah, nak bertemu dengan Allah. Rindu adalah ciri orang-orang yang ihsan. Saya dah cerita sebelum ni. Yang ni, lepas tu solat sunat 2 rakaat sebelum Isyak. Solat sunat 2 rakaat selepas Isyak. Dan last kali solat sunat witir. Dah habis, susah. Sebelum tidur witir. Habis solat, puasa. Amal soleh yang keenam adalah puasa. Puasa sunat yang paling besar adalah puasa hari Arafah. Best. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, Allah akan pahala puasanya umpama berpuasa sepanjang tahun. Saya ulang balik. Barang sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal.
Nescaya dia umpama berpuasa setahun. Okey geng, itu betul. Tapi bab keampunan di hari kebesaran Allah 1 hingga 9 Zulhijjah boleh puasa. Boleh puasa. Puasa sunat. Siapa yang mampu puasa Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis. Jangan tinggal. Dan ingat hari Isnin minggu depan 9 Zulhijjah adalah Nabi puasa hari Arafah. Kita puasa geng. Pujuklah hati kita. Waktu PKP boleh jimat belanja. Sebab tu orang beriman dia kurang mengeluh. Dia kurang kecam orang. Dia tak marah-marah orang. Dia kata Allah dah ajar aku puasa. Sebulan puasa. Dan sebab tu dia boleh tahan makan minum. Cuba bayang berapa sen sangatlah buah tamar dengan air putih. Sebab tu saya ngajar orang buta. Ingat kajian daripada barat. 2 biji telur rebus boleh membekalkan tenaga kepada buruh kasar 12 jam. Sebab tu belilah benda-benda yang murah. Ini miskin beli Milo. Miskin beli benda yang mahal. Pampers. Yalah, itulah. Kita dah lama hidup senang. Lampin dengan pampers. Itulah macam mana nak cakap. Kita belajar jimat cermat balik lah. Zaman tadi saya ada upload dekat Facebook saya. Pakcik-makcik mana lagi susah. Hidup zaman perang dulu. Perang British. Masa zaman kita dijajah oleh British. Ataupun masa zaman perang Jepun. Perang ni kan. Komunis. Apa semua tu. Mana lagi susah dengan hidup sekarang. Ramai yang jawab susah dulu. Bawa lari anak. Masuklah hutan. Menyuruk lautan. Allahu Akbar. Geng, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Zaini. Besar. Tidak akan. Tidak di kalangan umatku. Sebab Zaini kata, amal soleh membantu orang susah itu juga amal soleh. Zaini kata, termasuk janda. Saya ulang balik. Janda juga ada. Nabi baca satu hadis. Tidak di kalangan umatku mereka yang menyakiti janda. Saya pesan pada isteri-isteri. Kalau suami bantu janda, jangan marah. Patutnya isteri nasihat pada suami. Bang, ambil lah janda tu jadi isteri abang. Sorry hilang semput aku. Gurau. Okey geng, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi jangan kita nyindir janda tu ni jangan. Tak baik, berdosa. Gelak engkau Zaini Engkau ni betul lah. Bini kau tak dengar ke pagi ni? Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lega lah. Saya minta maaf semalam saya tak buat live. Sepanjang PKP alhamdulillah without fail. Tapi alhamdulillah pagi ni dapat live balik. Alhamdulillah. Live mean hidup. So hidup lagi. So mulakan pagi ni dengan kebaikan. Sebab apa kita buat baik? To make Allah happy. Jom. Puasa. Tahu tak pahala puasa? 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah 9 Zulhijjah pahalanya mengampunkan dosa. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Barang sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah, nescaya Allah akan ampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oh ya Allah. Allahu Akbar. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar.
Jangan ingat, dosa kita banyak tuan-tuan. Sebab tu Ustaz suruh istighfar. Siapa yang tak dapat puasa, hari Isnin minggu depan, janji dengan Ustaz. Istighfar 1000 kali. Banyaknya Ustaz 1000 kali. Tanya pada diri kita, mana lagi banyak? Mana lagi banyak? Astaghfirullahaladzim. Salmizi. Tak payah rekod. Tanya pada diri kita, istighfar 1000 kali banyak ke atau dosa kita? Mana lagi banyak? Dosa kita ke istighfar kita? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, pagi ni motivasi ditaja oleh Indra Putra. Tuan-tuan boleh cari kat sini, nama dia Indra Putra. Dia adalah pemilik restoran nasi padang Kampung Baru. Betul-betul depan sekolah kat Kampung Baru tu ada satu sekolah kat situ tuan-tuan, tepi jalan besar nak menuju ke hospital, kat situ tuan-tuan, nasi padang Kampung Baru. Terima kasih pada Indra. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pujuk hati kita supaya berpuasa pada 9 Zulhijjah. Apa kelebihan pahala puasa, Ustaz? Pahala puasa, malaikat pun tak tahu. Siapa ni? Saya baca sekejap komen ni. Absah Salam. Orang sekarang susah belanja macam orang kaya. Betul juga ya. So hidup seadanya. Ada mak saya dulu, saya ingat lagi arwah mak saya. Kami dah tak ada makanan dekat rumah sebab kami dibesarkan di rumah setinggan. Makanan tak ada kat rumah. Jadi mak saya ambil pisang muda, dia buat gulai. Kukur kelapa, saya kukur kelapa, gurai. Dan kami makan nasi macam tu, nasi, telur ayam kampung. Kami ada jaga ayam kampung. Dan ayam kampung dan juga ni. Hari-hari makan macam tu. Kami terpaksa jual ayam kampung kami kat Kelanggit. Ada seorang pakcik jual kat ni. Dan dia ambil ayam kampung, dapat RM7, dapat ni RM1 ni untuk beli beras. Okey? Okay, geng. Pujuk hati kita. Berjimat cermat. Saya tanya mak saya, mak, hari-hari makan gulai pisang je, mak. Mak kata jangan marah. Rezeki Allah bagi. Ni rezeki untuk kita. Boleh, geng? Jangan marah dah. Rezeki untuk kita. Kalau rezeki kita hari ni telur lah. Kalau rezeki hari ni kita telur goreng masak kicap bubur cili, sedapnya. Simple is best. Nasi lembek, sedapnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, geng, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, semua pesakit-pesakit kanser, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Pujuk hati kita, try your best. Hari Isnin minggu depan aku nak puasa, ya Allah. Kenapa cakap macam tu? Ya Allah, tolonglah ya Allah. Berilah kekuatan untuk aku berpuasa pada hari Isnin minggu depan. Kita suka bersembang di media sosial. Kita suka bersembang. Kak Teh pun masuk hari ni. Terima kasih Kak Teh. Alhamdulillah, Teh KT kita. Okey. Geng, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sembang dengan Allah, dia jadi tenang. Pagi tadi saya bangun, saya sebut Alhamdulillah ya Allah. Hidup lagi hari ni. Terima kasih ya Allah. Kalau aku larat, aku puasa ya Allah. Kalau aku tak larat, aku minta maaf sangat ya Allah. Saya cuba puasa Isnin Khamis. Memang kita cubalah Isnin Khamis puasa. Waktu PKP ni, waktu dah nak mati ni, kena banyak amalan. Amalan soleh, Isnin Khamis berpuasa. Okey, geng?
pujuk hati kita. Kalau cantik, Allah ambil kita tengah kita puasa. Tengah puasa Allah ambil nyawa kita. Apa kelebihan puasa? Puasa, pahala dia tak nampak. Malaikat tak boleh catat. Allah beritahu kat malaikat, pahala orang berpuasa ni, aku je yang boleh bayar. Ada pahala, macam sedekah, dia boleh jadi, dibagi pahala sampai 700 kali ganda. Bayang, sedekah boleh dibagi 700 kali ganda. Pahala sedekah. Tapi pahala puasa, hanya Allah je yang tahu. Allah je yang tahu. Oh, ya Allah. Okey, sembang dengan Allah, cakap, ya Allah, hari Isnin minggu depan aku nak puasa. Tolonglah aku, ya Allah. Sembang. Saya suka sembang dengan Allah. Sembang dengan hati kadang-kadang menyakitkan hati. Sembang dengan Allah. Okey, geng. Let's go. Move. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus last sekali, kelebihan puasa hanya Allah Ta'ala. Allah beritahu orang yang berpuasa, dua kegembiraan. Tulis dua kegembiraan bagi orang berpuasa. Pertama, tak apa Syed, tak apa, Ustaz faham. Terima kasih. Dua kegembiraan orang berpuasa. Pertama, ketika berbuka puasa. Kedua ni lah yang saya teringin sangat. Ketika bertemu dengan aku. Ketika bertemu dengan aku. Tu dia. Ketika bertemu dengan aku. Aku tu siapa? Allah. Allah. Bertemu dengan Allah ketika Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita berpuasa. Besar pahala. Besar pahala, tuan-tuan. Kita ni tengah PKP. Kita ni tengah susah. Kita ni susah. Kenapa kita tak puasa? Sebab hati kita sombong. Hati kita angkuh pada Allah Ta'ala. Mak saya dulu sanggup tak makan. Mak, kenapa mak masak mak tak makan? Arwah mak saya dulu, kenapa mak masak mak tak makan? Mak puasa hari ni. Dia suka tengok anak-anak dia gembira makan, padahal dia tak makan. Dia beritahu dia puasa. Dia tipu, tuan-tuan. Mak tipu kita. Habis je makan, mak hirup kuah. Mak kita banyak tipu kita untuk tengok kita gembira. Ada ke mak macam ni lagi hari ni? Ada, pasti ada. So, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maaf pagi ni saya tak sebut nama-nama sahabat-sahabat ni. Natasha Ahmad, banyaknya tulis. Terima kasih Nur Azhar Nordin. Terima kasih Salin setiap kali yang saya berkongsi. Hafsah Jeb Saha. Terima kasih, geng. Terima kasih. Semua orang tengah susah. Penyelesaian dalam Islam, puasa. InsyaAllah Allah ada. Orang puasa, pahalanya melimpah ruah. Itu dia. Terima kasih Moon terima kasih Muhammad Ismail Ahmad SM, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Ni susah tak dapat right pun dah bising. Allahu Akbar. Susah, geng. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Kalau ada bahasa saya menguris perasaan dan hati, Allah ada, Allah baik. Allah ada, Allah baik. La taqaf wa la tahzan, innallaha ma'al. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Itu saja untuk saya kali ini. Okey, terima kasih Sania.
Saya kena berhenti dulu, kena nak ambil nebulizer. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.